akan dengar recording. Dan kita akan mutekan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana pun kalau ada soalan boleh mutekan ya mikrofon dan bertanya kepada sekiranya memerlukan pencerahan yang lebih lagi ya dalam perkongsian kita pagi ni ya. Sekarang ni kita lihat lebih kurang baru 12 ya, 12 rakan-rakan sahabat-sahabat QHS Academy yang telah pun memasuki sesi ini, dan Najah Zabidah akan bantu untuk menerima masuk rakan-rakan yang akan masuk selepas ni ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam Al-Quran rupa-rupanya Allah berkongsi dengan kita, manusia ni. Allah kata inna aksarahum la yashkurun. Ya, salah satu daripada ayat-ayat yang Allah nyatakan dalam Al-Quran tu, rupanya Allah mengatakan kepada kita ni, kebanyakan manusia ni tidak bersyukur. Itu maknanya fact ya. Apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran tu biasanya memang benar-benar berlaku ya. Kalau kita tengok sekeliling kita, memang betul ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi berapa ramai sangat orang yang bersyukur dengan nikmat Allah tu ya. Kebanyakan kita lalai ya, kita sibuk dengan memikirkan hal-hal lain. Kita terlupa yang Allah yang telah memberi bermacam-macam nikmat. Setengah pada nikmat tu pun kita lupakannya ya. Nikmat yang begitu hebat yang Allah bagikan kepada kita, kita disibukkan dengan hal-hal lain. Nak ucap terima kasih pun kadang-kadang kita terlupa ya. Kita kadang-kadang lebih selesa mengucapkan terima kasih pada kawan kita ya. Tapi dengan Allah kita jarang-jarang kita lakukan. Sepatutnya proses mensyukuri nikmat Allah ni kita boleh lakukan setiap masa ya. Sebab mesti ada saja kejadian yang melibatkan kita, dan pada dasarnya kita mengetahui semua kejadian tu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sama ada buruk atau baik tu akhirnya adalah kebaikan untuk kita ya. Yang buruk pun sebenarnya ada dah dalam perancangan Allah, dan dengan izin Allah tu akhirnya akan sebenarnya akan memberi kebaikan kepada kita. Maknanya bersyukur ni bukannya yang baik saja ya. Yang tak baik pun kita kena syukur juga ya, kerana kita tahu Allah tidak menzalimi hamba-Nya ya. So maknanya kalau dia izinkan perkara tu berlaku, dan perkara tu akan berlaku di dalam kemampuan kita ya. Jadi mana jangan tengok the negative side saja ya.
kita sakit sebagai contohnya. Jangan tengok yang negatif saja, tengok the positif. Ya, hasil daripada sakit kita tu apa yang kita akan pelajari. Ya, mungkin sakit tu akan mengubah fikiran kita. Ya, selama ni kita lalai dengan Allah. Mungkin Allah nak kejutkan kita sikit. Ya, selama ni kita semua senang. Ya, semua mudah. Ya, semua berjalan baik, lancar. Jadi kita merasakan semua itu adalah usaha kita. Ya, usaha kita buat yang terbaik, kita dapatlah hasil yang terbaik. Kita usaha, berjayalah kita dan sebagainya. Ya, kita lupa yang sebenarnya yang menentukan tu ialah Allah. Jadi Allah nak nak kejutkan kita sekejap. Yang kejayaan semua ni usaha tu of course lah engkau melakukan, tapi yang menentukan kejayaan hasil tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu mukadimah pagi ni. Bila kita mengaitkan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan jadikan dia satu budaya kehidupan kita supaya kita termasuk dalam yang sikit tadi. Ya, memang sampai ke hari akhirat tu Allah telah nyatakan sedikit saja yang bersyukur. Jadi bermakna apa? Ramai di antara manusia ni tidak akan bersyukur. Jadi kita tak mahu diri kita termasuk dalam yang ramai itu. Ya, kita nak masuk diri kita dalam kumpulan yang sikit tu. Inilah kumpulan yang dipanggilkan muqarrabun, yang rapat dengan Allah, yang akan dipilih oleh Allah nanti di hari akhirat ini. Kita semua ni akan dipilih nanti, ya, yang berjaya, yang bernasib baik itu telah masuk dalam kumpulan yang terpilih lah. Itulah fauzul azim, kejayaan yang sebenarnya, yang besar, insyaAllah. Okey, kita teruskan perkongsian kita seperti biasa dengan berkongsikan hasil kerja kita semalam dalam mengakhiri perbincangan kita kepada ayat 87 surah 21. Kita membincangkan kalimah subhanaka, adalah kalimah yang ke-19 ya di dalam ayat itu. Kita telah pun masuk ke fasa pembentukan kalimah. Kita mengenal pasti daripada bahan-bahan rujukan, iaitu subhanaka ni adalah dibentuk daripada 3 huruf akar. Ya, kalau kita biasa dengan kalimah, kita akan boleh lihat 3 huruf akar itu sebenarnya daripada kalimah itu sendiri kita sudah boleh mengenal pasti. Ya, so saya tunjukkan macam mana nak mengenalnya ialah, okey, yang pertamanya subhanaka, ka ni bukanlah harfun jar kerana dia adalah komponen, ya, komponen yang kedua. So asingkan dia. Kemudian alif dengan nun tu juga tambahan kepada dalam kalimah ni, dia adalah tambahan, dipanggilkan imbuhan kepada komponen subhana. Ya, so alif nun tu kita boleh asingkan dia. So bila asingkan dia tinggal 3 huruf sajalah. Sin, ba dengan ha. Itulah cara teknik dia. Teknik macam mana kita nak mengenal pasti 3 huruf akar. Jadi yang tinggal tadi apa? Sim, ba dengan ha. Ya, setelah kita asingkan 3 huruf yang pertama, kaf tu adalah dia punya mudhafun ilaih. Ya, so dia tidak bagian pada huruf akar. Nun pun adalah dua-dua, ya, alif nun kita boleh buat sekali, ya. Bila membentuk kalimah tu dia menggunakan acuan mubalaghah tu, dia ada masukkan alif nun. So alif nun tu adalah dimasukkan untuk membentuk kalimah tu. So dia adalah tambahan, ya. Yang bukan tambahan, yang originalnya ya sim, ba dengan ha. Itulah cara kita untuk mengenal 3 huruf akar, ya. Itu cara yang orang kata yang mahir lah, ya. Kita sudah mengenal di situ.
Kalau sekiranya kita kurang mahir lagi, kita boleh buat rujukan kepada bahan-bahan yang tentu. Semalam saya telah kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan, ya, korpus Quran korpus.com tu boleh membantu kita, dan Quran tafsir dan perkata tu pun boleh membantu kita. Saya tunjukkan daripada Quran tafsir, saya dah bukakan hari ini, ayat yang 87. Apa mana kalimah dia? Di sinilah. Subhanaka, inilah kalimahnya. Apa tuan-tuan buat? Tekan saja cursor tu, klik je kat sini, ya. Klik kat sini, so dia akan berikan maklumat berkenaan dengan kalimah tu, ya. So banyak maklumat yang disediakan untuk kita untuk guna pakai dalam proses kita menguasai kalimah-kalimah Al-Quran ni, ya. Tengok clue di sini apa? Nah, pertamanya di atas sekali tu, ya, dia berikan kita yang 19 ni ialah nombor kalimah tu, ya. 19 tu nombor kalimah tu, 87 ni nombor ayat, dan 21 tu ialah nombor surah dia, ya. So maknanya bila kita membaca tadi, kita akan baca dia surah 21 ayat 87. Subhanaka ni adalah kalimah yang ke 19 di dalam ayat tu. Bermakna itu ayat panjang lah tu, ya. Kalau Subhanaka tu sebenarnya belum habis lagi, ya. Okey, dan kedua, dia juga bagikan penerangan kepada komponen kalimah tu, ya. So kalau tengok ini warna gold sikit ni, ni adalah komponen yang pertama. Komponen yang pertama. Komponen pertama tu dia bagi juga maklumat di sini. Kata benda. Maknanya ismun lah, kata benda tu ialah ismun. Ya. Yang kedua tu yang ni. Tu komponen yang kedua, warna dia gelap sikit, grey. Ya. Itu dia kata kata ganti orang. Maknanya pronoun. Ya, pronoun. Dua-dua tu sebenarnya kata ismun lah, kata nama, ya, tetapi dia membezakan sikit sebab dari jenis ismun dia ada perbezaan, ya, perbezaan sedikit lah, ya. So yang ni ialah dia kata ismun dalam konteks ni. App ni dia tidak bagi dengan lebih detail, dia kata kata benda, ya. Tetapi kalau kita mengenal bentuk tu, kita tahu dia kata benda sifat, ya, ataupun kata nama sifat mubalaghah. Itu lebih spesifik. Dan kedua ni ialah kata ganti orang ialah isim domir. So satu isim sifat, ya, ka ni adalah isim domir. Ya, kemudian dibantu lagi dengan kita memberikan makna ataupun terjemahan kepada itu, ya, maha suci engkau. Jadi subhanaka ni memberi erti maha suci engkau. Jadi subhana tu ialah maha suci, ka tu ialah engkau. So bila ada je maha tu di dalam Al-Quran tu, itulah sifat mubalaghah, ya. Bukan setakat suci saja, tapi teramat suci. Itulah konsep mubalaghah yang biasanya digunakan kepada Allah lah, ya, Allah. Okey. Dan subhanaka ni adalah dibentuk daripada subhanun. Ini dia, ya. Inilah kata terbitannya yang kita akan tunjuk dalam pembentukan nanti. Selepas kata dasar tu, dia membentuk kalimah subhanun dengan menggunakan acuan fu'lanun, ya, fu'lanun. Dan subhana tu sebenarnya datang daripada kata dasar, ya. Kata dasar dia adalah 3 huruf akar sim baha digabungkan dan dibariskan jadi sabaha menjadi subhan. So 3 huruf akarnya sebenarnya di sinilah, ya, kita asingkan kata akar ni. Kata bermakna perkataan, dia dah gabungkan, ya. So nak tahu 3 huruf akar, kita asingkan dia, kita ambil satu-satu, iaitu sim, ya, ba dengan ha.
Itulah apa kalau kita belum cakap lagi nak melihat di sini, sini sebenarnya kita boleh dilihat dah, iaitu sim, ba dengan ha. Ya, yang ni. So, itu pun tiga rakah dia. So, dua-dua cara boleh, ya. Nah, okey. Balik kepada uh, simpanan kita semalam tu, iaitu di sini kita lah sudah sampai pun, ya. Kita telah sampai kepada subhanun, ya. Subhanun tu kerana acuan dia ialah fu'lanun, ya. Fu'lanun yang ini dia bukannya mamnu' min as-sarfi, dia ada tanwin, ya. Kalau yang kalimah dalam bentuk mamnu' min as-sarfi tu dia fu'lanun, dia tidak boleh mengambil tanwin, ya. Dia baris depan saja dan tidak bertanwin, ya. Okey, kata dasar sabaha maknanya memuji dan menjadikan apa kata terbitan dalam bentuk kata nama, dia menjadi isim sifat dah, ya. Isim sifat ni fulanun ni ialah sesuatu yang sangat dipuji, sesuatu dia mubalaghah, ya. Seseorang ataupun sesuatu yang sangat dipuji. Apabila dia sangat-sangat dipuji itu, so dia menjadi sesuatu yang suci, ya, yang sangat. Sebab tu dah makna tu di apa bahasa Sabah ni memuji ni, yang kalau apa bahasa Inggeris dia lebih lebih efektif ataupun lebih memberi impact kepada maknanya. Biasanya digunakan dalam bentuk apa? Glorify. Glorify ni bukan setakat memujinya, dia membesar-besarkannya, mengagung-agungkannya. Itu apa ya? Konsep memuji dengan sabaha ni, ya, to glorify. Jadi yang ni ialah subhanu, maknanya the most glorified. Itu bahasa Inggeris, ya. Kalau nak memahami konsep apa yang dimaksudkan subhanun daripada sabaha, ya. So kita sambung saja latihan kita ni sehinggalah selesai pembentukan subhanaka, dan kita akan bagikan makna kepada kalimah itulah, ya. Kita dah tahu sebelum ni kita dah ada buat penerangan kepada komponen-komponen, ya. Yang subhana pun kita dah terangkan dia, ya. Dia juga adalah maf'ul mutlaq pada masa dia sifat mubalaghah dan sebagainya. Ka tu pun kita sudah mengenal dia adalah isim dhamir, muzakkar mufrad mukhatab tu, dan pada masa sama kedudukan dia tu adalah mudhafun ilaih, ya, kepada kalimah subhana. So subhana ni adalah mudhaf, ka adalah mudhafun ilaih, menjadikan pertalian ataupun gabungan dua ni sebagai subhanaka tu adalah pertalian yang kita panggilkan idhafah, ya, yang bererti sandaran. Jadi untuk meneruskan perkongsian kita dalam pembentukan kalimah tu, kita kena gunakan leksilogos yang baru, ya. Sebab yang tadi tunjuk tadi dia apa dia image, dia tak boleh nak tambah di situlah, ya. So kita pergi kepada leksilogos yang baru ini, kita minimizekan dan kita pergi ke leksilogos. Saya pun telah pun kopikan apa yang kita buat latihan semalam ni supaya kita boleh sambung dia, ya. Sambung. Jadi fu'lanun kalimah dia ialah subhanun. So subhanun adalah kata terbitan. So kita boleh buat nota dia seperti kita buat nota di sini, ya. Ini lebih detail, ya. Kalau kadang-kadang dalam perbahasan lain kita tak nyatakan dia punya penerangan, ya. Kita terus kepada pembentukan saja, ya. Sebagai latihan kita boleh buatkan macam mana kita menerangkan kata dasar tu. Di sini kita terang dia adalah kata terbitan. So step ketiga ialah kata terbitan. Step pertama huruf akar, step kedua kata dasar, step ketiga kata terbitan. Tara
Ba, ya, tanon. Kata terbitan. So kalau kata terbitan mesti dah ada apa ya, ada makna dia. Ya. Dalam bentuk mubalaghah ya, kata terbitan kita dah terangkan itu semua, so makna dia mesti reflect dia sebagai mubalaghah ya. So makna dia lah maha, HA, suci. Suci ialah sim waw caya. Di sini tak ada ca, so kita kena buka leksiloga baru. Jawikan dia, pilih jawi, JK siap jawi sini. So kita type suci di sinilah ya. Dan pastekan di sana. Mana sin, waw, ca. Ya, suci. Kopikan saja, bawa ke Lexilogos. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa menggunakan apa ni, app ni, dia tak susah ya. Okey. Kalau ada space tu boleh buangkan. Maha suci tu. Daripada memuji dalam bentuk kata kerja, kata dasar adalah kata kerja yang aktif ya. Kata dasar dia tak ada pasifnya, dia hanya kata kerja yang aktif tapi dia tidak ada pelaku. Ya, dia kata memuji, dia tidak kata siapa memuji ya. Dia hanya perbuatan saja. Dia tidak ada beritahu siapa yang memuji ataupun bila saja. Kalau ada siapa dan bila tu, itu maknanya kata kerja, kata terbitan. Kata terbitan yang mengambil bentuk kata kerja, dia ada fa'il dan masa. Kata dasar tak ada lagi. Ya, tapi ini kata terbitan dia bukannya kata kerja. So tak adalah pelaku dan masa ya. Sebab ini kata ismun. Kata nama dia tidak berkait dengan dengan masa. So makna saja, iaitu dalam bentuk sifat. Ya, sifat mubalaghah maha suci ya. Okey, dan seterusnya kita continue lah, sambunglah. Subhanun, macam mana boleh jadi naka ya. So yang maha suci ni adalah sesuatu yang glorified. Glorified bermakna apa? Glorified bermakna yang maf'ul lah, sesuatu yang ada orang melakukan ke atasnya ya. So dia mengambil bentuk betul isim maf'ul mutlak, dia panggil kan maf'ul mutlak, absolute object. Bahasa Inggeris ya, absolute object ni dalam ayat Quran banyak jenis ya. Ada yang direct object, itu dipanggil maf'ul bih ya. Kalau mutlak ni dia absolute ya. Dan ada juga maf'ul yang indirect ya, dia tak ada kata kerja, dia menjadi objek ya, pun ada juga. So di sini ialah dia dalam membentuk sebagai maf'ul mutlak tu, dia kena mengambil kalimah bentuk mansub. Jadi subhanun ya, subhanun akan bertukar kepada subhanan. Bari atas, gunakan alif kecil sebab Rusam Osmani. Di sini tadi kita guna alif biasa ya. Kita tukarkan terus. Kalau nak guna alif biasa ni pun boleh mula, tapi Maxwell tukarkan terus ya kepada Rusam Osmani. So gunakan alif kecil teruslah. Okay, so bila dia isim yang mansub, isim mansub akan mengambil tanwin baris atas dengan alif. Tanwin dengan alif. Itulah isim mansub ya. Isim mansub sebab sekarang maf'ul mutlak
dia adalah apa isim mansub, ya. Okey. Dan barulah kita tambah ka yang ini, ya. Tambah ka untuk membentuk idhafah, ya. So kita kopikan saja. Bawa ke sini, ya, dan kita tambah ka. Ka kopi saja kat sini. Ya. Okay. So sebelum bergabung dia adalah subhanan. Lepas tu tambahkan ka dhamir tu, barulah dia bergabung menjadi subhanaka. Kita buat step satu by satu supaya tuan-tuan boleh lihat, ya, apa yang berlaku. Kopikan yang ni ke sini. Buangkan tanda campur ni. Okey. Ya. Subhanan dengan ka lah. Ya, kalau kita buang ni dia jadi subhanan dengan ka, tapi kalimah macam ini tidak wujud. Ya, tidak wujud. Sebab sekarang ni bila bergabung dia sudah menjadi idhafah. Ya. So kalau dia menjadi idhafah, kalimah yang pertama tidak lagi boleh mengambil tanwin. Ya, kena gugurkan tanwin tu. So bila dia gugur tanwin, apa berlaku? Alif ni tidak diperlukan lagi, ya. So maknanya gugur dua sekali. Tanwin digugurkan, so alif pun digugurkan. Ya, itulah yang berlaku dalam proses pembentukan ini. Okay, so kita buangkan alif dan nun tu kita tukarkan kepada nun tanpa tanwin. Jadilah subhanaka, ya. Kalau kita nak panjangkan sikit sini, tak apa, kita boleh taruh space ini untuk, ya, bagi dia selesa sikit, ya. Nampak. Jadilah subhanaka sebagaimana yang yang digunakan di dalam kalimah, ya. Dan daripada makna semalam, daripada penerangan yang kita telah buat, ya, makna kita tahu di sini iaitu maha suci lah. Makna dia sini ialah maha suci, dan ka itu ialah engkau. Ya, engkau ialah kita pergi ke Jawi balik. Alif, nga, kaf, alif, waw, engkau. Maha suci engkau. Okey. Selesailah, ya. Kalimah yang ke-19 tu iaitu memberi maha suci engkau. So bila kita membaca saja kalimah tu, kita kenal bentuk dia, acuan ataupun bentuk mubalaghah tu, kita tahulah makna dia tu mesti ada maha, ya. Yang berarti di sini ialah maha suci engkau, yang menunjukkan kepada Allah, ya. So bila dia siap, kita boleh simpanlah, ya. Simpan ni, ni kita boleh print screen dia dan kita simpan dalam simpanan screenshot tu. Sekiranya kita nak menyambung perbincangan kita, ada satu hari besok, ya. Besok kita akan relatekan perenggan ayat ni kepada ayat yang keseluruhan di dalam ayat 87, ya. Sebab ayat 87 tu panjang. So apa kita buat sebelum tu, kita kopikan ni ke worksheet Word, ya, untuk kalau sekiranya nanti kita nak guna pakai untuk perbincangan, seterusnya kita pergi kepada Word, ya. Word ni, ini yang saya dah copy semalam. Kalau ini tak perlu lagi, saya boleh replace sajalah yang ni dengan yang baru tadi, ya. So daripada sini sampai kepada sini, ya, kita punya perkongsian hari ini, dan kita simpan dia buat rujukan lain kali. Okey.
kalau dah sudah tu boleh tutup word ni, tak perlu lagi. Ya, kita terus kepada ayat ya yang kita nak sambung besok. Ialah kita akan lihat dalam konteks ayat ni ya, yang kita buat perbincangan tu ialah daripada panada sampai subhanak ya. Sedangkan ayat tu bermula daripada mula lagi wazannuni izzahaba mughadiban ni sampailah inni kuntu minaz zalimin ya. So kita akan relatekan apa yang kita dah fahamkan, yang kita terjemahkan semua ni sekali nanti ya, lepas tu masukkan dalam konteks ayat itu secara keseluruhan insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita buat perkongsian sampai sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi pagi besok Jumaat pagi. Assalamualaikum. Itu doktor. Assalamualaikum.